Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayang USM. Kami dari Kumpulan 5 khusus HFF 225 Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan tentang kupasan terhadap pandemik COVID-19 yang bertajuk cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar USM semasa pandemik COVID-19. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan dahulu ahli kumpulan kami, iaitu Saudara Chan Ho Yuan selaku Ketua Kumpulan kami, Saudara Syafiq Abdul Latif iaitu saya sendiri, Saudari Nodiana Azimah dan yang terakhir, Saudari Sam Yi Mei. Pembentangan ini akan dimulai dengan pengenalan tentang pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus global yang berterusan pada tahun 2019. Pandemik COVID-19 mula merebak dari Wuhan, China, seterusnya ke serata dunia dan Malaysia juga tidak terkecuali. COVID-19 bukan sahaja menyerang manusia, bahkan ianya juga telah menyerang ekonomi serta aktiviti harian yang menyebabkan langkah harian menjadi terjejas disebabkan penularan ini. Hal ini menyebabkan pelajar juga turut terkesan akibat penyebaran penyakit berjangkit yang dikenali sebagai COVID-19. Pelbagai rintangan dan cabaran di dalam pembelajaran telah dilalui sepanjang pandemik ini melanda. Pandemik COVID-19 telah membawa banyak perubahan kepada kehidupan masyarakat, termasuklah menyebabkan gangguan sosial ekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara kebudayaan, keagamaan, sukan dan pendidikan. Disebabkan impak pandemik COVID-19 ini, institusi pendidikan di Malaysia telah berubah kaedah pembelajaran dan perubahan ini telah memberi kesan positif dan juga negatif kepada pelajar. Hal ini menyebabkan kumpulan kami membuat satu tinjauan tentang kupasan kepada pelajar terutamanya di USM terhadap cabaran-cabaran pembelajaran yang telah dihadapi semasa era pandemik COVID-19 ini melanda. Nama saya Sam Imei. Saya akan meneruskan pembentangan kami dengan menerangkan objektif kajian. Objektif pertama ialah mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar USM semasa pandemik COVID-19. Selain itu, kajian ini akan mengenal pasti kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap pelajar USM. Bagi objektif ketiga, yaitu mengkaji langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar USM semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kami kepada ahli kumpulan saya. Selamat sejahtera, nama saya Chan Ho Yuan, nombor matrik 159635. Hari ini saya akan membentangkan kajian literasi COVID-19. Penularan wabak COVID-19 sejak Disember 2019 telah mendatangkan krisis di seluruh dunia. Sehingga Disember 2021, sebanyak 288 juta kes positif melibatkan kes kematian melebihi 5 juta telah dicatatkan di seluruh dunia. Sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup dan kelas fizikal telah dibatalkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan Malaysia telah membenarkan sistem pembelajaran dan pengajaran dalam talian bagi mengawalkan serta memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah kajian kami. Pertama adalah menggunakan Google Form. Kita menggunakan Google Form sebagai kaedah utama untuk mengumpulkan data. Pengedaran Google Form kepada pelajar USM melalui WhatsApp, Telegram untuk mendapatkan maklumat yang terperinci seperti maklumat mengenai cabaran-cabaran yang dialami oleh pelajar di USM semasa pandemik COVID-19. Yang kedua adalah kita menggunakan sumber sekunder. Kajian dan pembacaan artikel atas talian yang menunjukkan langkah-langkah dan usaha daripada pihak seperti pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa pandemik COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian.
Untuk dapatan kajian, kumpulan kami telah menerima sebanyak 50 tindak balas. Untuk data tindak balas jantina, kami telah menerima sebanyak 56% dari jantina perempuan dan 44% dari lelaki. Seterusnya, bagi data bangsa, sebanyak 48% tindak balas dari bangsa Melayu, 20% dari bangsa India dan 32% dari bangsa Cina. Seterusnya, bagi kumpulan data umur, sebanyak 60% dari kalangan 21 hingga ke 25 tahun, 18% dari kalangan 18 ke 20 tahun, 16% dari kalangan 26 hingga ke 30 tahun dan 6% dari kalangan 30 tahun dan ke atas. Bagi kumpulan data tahun pengajian pula, kami telah menerima sebanyak 54% dari tahun 2, 22% dari tahun 3, 14% dari tahun 1 dan 10% dari tahun akhir iaitu tahun 4. Seterusnya, bagi kumpulan data mengenai pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar di USM semasa pandemik COVID-19, sebanyak 64% memberi tindak balas tentang permasalahan rangkaian internet di kawasan masing-masing. 56% memberi tindak balas terhadap bebanan tugas meningkat. Sebanyak 48% memberi tindak balas tentang suasana persekitaran yang kondusif dan sebanyak 28% memberi tindak balas terhadap permasalahan perkongsian beranti bersama ahli keluarga. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap pelajar USM. Seramai 50% responden telah bersetuju kepada kesan menyukakan komunikasi dengan persyarat. Dan 60% responden bersetuju kepada kesan menyukakan perbincangan dan komunikasi dengan rakan. Hal ini demikian kerana pembelajaran telah dijalankan atas talian untuk mengurangkan pendedahan kepada risiko COVID-19. Selain itu, terdapat 62% iaitu majoriti responden telah bersetuju kepada kesan menjejaskan akademik kerana pelajar kurang memberi perhatian semasa pembelajaran dalam talian. Di samping itu, terdapat 38% responden yang bersetuju kepada kesan menjejaskan kesihatan mental. Keadaan ini berlaku semasa pelajar yang dikurung di rumah semasa PKP, mereka akan berasa tertekan dan murung. Akhir sekali, kesan menjejaskan kesihatan fizikal telah mencatat persetujuan yang paling rendah, iaitu 24%. Hal ini disebabkan pelajar akan melakukan aktiviti yang lebih berfaedah seperti bersukan selain bermain telefon bimbit dengan postur badan yang sama. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan saya kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya, bagi tindak balas, kumpulan data mengkaji langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar USM. Sebanyak 42% memberi tindak balas tentang mengadakan kaunseling terhadap pelajar, 29% memilih untuk berdisiplin dalam menyusunkan masa, sebanyak 68% memberi tindak balas mengubah persekitaran pembelajaran dan yang terakhir, sebanyak 34% tindak balas memilih perbualan terbuka terhadap keluarga dan rakan sebaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurjana Azimah binti Muhammad Helmizi bernombor matrik 156118 akan meneruskan pembentangan tentang langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Untuk langkah pertama adalah individu mestilah memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam, terutamanya ketika berada di ruangan yang sempit dan tertutup yang dipenuhi dengan ramai orang. Pastikan pelitup muka sentiasa dipakai dan jika berada di ruangan yang besar dan tiada orang, boleh dibuka sebentar dan memakainya semula. Jika tempat tersebut mempunyai tingkap, bukalah tingkap tersebut bagi mendapatkan sistem perudaraan yang baik. Untuk langkah yang kedua adalah mengekalkan jarak antara individu dengan individu lain, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter walaupun semasa memakai pelitup muka. Hal ini bagi mengelakkan persentuhan fizikal dengan individu yang lain. Selain itu, elakkan daripada berada di kawasan yang mempunyai risiko wabak COVID-19 yang tinggi dan hadkan aktiviti-aktiviti luar yang mahu dijalankan. Untuk langkah seterusnya ialah langkah ketiga, sentiasa menjaga kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.
dengan mengikut turutan yang betul seperti yang ditunjukkan di dalam kaca televisyen. Selain itu, disinfeksi terhadap kawasan rumah dan di dalam rumah juga amat penting untuk membasmi virus. Individu juga digalakkan untuk tidak menyentuh muka, terutama mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak dibasmi dengan hand sanitizer terlebih dahulu. Untuk langkah seterusnya, iaitu langkah keempat, individu dan keluarga sentiasa berada di dalam rumah seperti yang disarankan oleh kerajaan bagi mengehatkan aktiviti beramai-ramai di tempat awam. Hal ini bagi menghindarkan daripada penularan wabak COVID-19 yang semakin tinggi. Dengan kekal berada di rumah, inilah masa terbaik untuk ibu bapa meluangkan waktu yang berkualiti bersama keluarga dan anak-anak. Pelbagai aktiviti dalaman seperti yang dapat dilaksanakan seperti membersihkan rumah, memasak bersama, berkebun ataupun bersukan yang tidak memerlukan perlunya untuk pergi keluar dari rumah. Langkah seterusnya adalah pengamalan makanan yang sihat dan bernutrisi. Sebagai contoh, perbanyakkan pengambilan vitamin kerana ia dapat menguatkan sistem imunisasi badan supaya tidak mudah dijangkiti oleh COVID-19. Pemakanan yang sihat akan memberi tenaga kepada tubuh badan individu dan meningkatkan prestasi kesihatan diri. Hal ini dapat memberi antibodi yang kuat kerana zat-zat yang datang daripada makanan yang bernutrisi. Baiklah, bagi mengakhiri pembincangan ini, saya telah membuat kesimpulan bahawa topik coronavirus atau COVID-19 kini menjadi perhatian dalam setiap lapisan masyarakat, tidak mengira muda maupun tua. Dan topik ini tidak lagi asing bagi masyarakat Malaysia, bahkan seluruh dunia turut serta mengharungi dugaan ini. Jika kita lihat dari segi positif, wabak yang melanda di seluruh dunia ini menjadikan semangat dalam diri setiap para pendidik semakin tinggi dalam memastikan pendidikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan dan sentiasa terpelihara. Faedah pembelajaran yang dijalankan oleh para pendidik semakin ditingkatkan menjadi lebih kreatif dan ini dapat membantu para pelajar bagi meneruskan sesi pembelajaran dengan cara yang lebih mudah. Oleh disebabkan itu, dengan wujudnya norma baharu termasuklah pembelajaran secara atas talian untuk para pelajar amat memerlukan sokongan yang tinggi daripada pihak yang bertanggungjawab, terutama daripada ibu bapa pelajar itu sendiri agar proses pembelajaran berjalan lancar dan tidak membebankan pelajar dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Hal ini termasuklah dalam memberi komitmen sebaiknya dalam proses pembelajaran daripada semua pihak termasuklah pelajar, ibu bapa dan juga para pendidik. Hal ini demikian bagi mencegah daripada wabak tersebut, semua rakyat amatlah digalakkan untuk mengambil vaksinasi untuk mengurangkan jangkitan dan kesihatan rakyat lebih terpelihara dan terjamin. Tambahan pula, pihak kerajaan telah melaksanakan SOP bagi menjamin keselamatan rakyat dan kita mestilah ikut dan jalankan sebaiknya agar ia memberi kebaikan kepada diri dan juga negara. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.